Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang subjek keterampilan berbahasa di bawah topik halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa dan isu keterampilan berbahasa. Bagi tugasan 3, penghasilan produk, kod kursus BMMB 1134. Antara kandungan yang terkandung dalam tugasan 3 penghasilan produk saya ini ialah yang pertama, pengenalan. Yang kedua, definisi komunikasi dan halangan. Yang ketiga, halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Yang keempat, isu keterampilan berbahasa. Kelima, video analisis laman web syarikat. Dan yang keenam, kesimpulan. Subtopik yang pertama iaitu pengenalan. Sebagai pengetahuan umum, keterampilan berbahasa terdiri daripada 4 elemen iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Keterampilan ini penting dalam bidang pentadbiran, pekerjaan seperti mengajar dan perhubungan sosial kerana ia membolehkan komunikasi berjalan dengan lebih lancar dan pertukaran maklumat berjaya dihasilkan. Definisi komunikasi dan halangan. Apa itu komunikasi dan halangan? Komunikasi merupakan aktiviti keperluan bagi setiap individu kerana ianya berlaku setiap hari. Komunikasi adalah proses berterusan yang melibatkan pemindahan maklumat daripada sumber kepada penerima dan ada maklum balas di antara kedua-dua pihak. Menurut Abraham tahun 1986. Selain itu, komunikasi juga dipindahkan menerusi alat atau saluran khas kepada penerima yang kemudiannya memberi maklum balas terhadap mesej tersebut yang mengembalikan isyarat dalam bentuk yang sama ada mesej tersebut difahami atau tidak difahami. Sulaiman Mat Yassin tahun 2002. Manakala halangan pula bermaksud merujuk laman web Dewan Bahasa dan Pustaka, halangan bermaksud gangguan, rintangan dan tegahan. Baiklah, seterusnya kita pergi ke halangan-halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Terdapat 6 halangan dalam komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Antaranya ialah yang pertama, maklum balas. Misalnya, penyampai tidak menerima tindak balas daripada pendengar terhadap pertanyaan yang diajukan. Hal ini menunjukkan bahawa penyampai menerima maklum balas yang negatif daripada pendengar. Yang kedua, komunikasi sehala. Penyampai maklumat tidak akan menerima sebarang bentuk soalan daripada penerima. Dalam hal ini, pengirim menyampaikan maklumat dan pendengar hanya mendengar tanpa berpeluang untuk memberi pertanyaan. Oleh itu, pendengar hanya perlu mendengar dengan aktif tentang maklumat yang disampaikan. Jadi dekat situ berlaku komunikasi sehala. Yang ketiga, gangguan saraf penerima. Penerima lambat atau tidak dapat mentafsir maklumat yang disampaikan. Misalnya, penerima memerlukan masa untuk memproses sebarang maklumat yang diterima. Jadi, masalah fizikal dalaman penerima mesej tersebut menyebabkan susahnya atau sukarnya penerima untuk memahami maklumat yang disampaikan. Seterusnya, yang keempat, penyampaian menerusi saluran kedua. Apabila penyampai sesuatu maklumat melibatkan saluran kedua, penyampaian secara bersemuka tidak akan berlaku dan mesej tidak dapat disampaikan dengan jelas serta tidak dapat mengikuti kehendak pengirim. Dalam hal ini, mesej yang terdapat pada maklumat akan bertukar kerana mesej yang difahami mengikut kefahaman masing-masing. Yang kelima, gangguan emosi. Tajuk suatu penyampaian berpotensi untuk mempengaruhi emosi seseorang. Sebagai analoginya, penyampai yang menyampaikan tajuk berkaitan isu perkauman akan melibatkan emosi marah dan sedih sehingga menjejaskan objektif penyampaian maklumat yang sebenar. Baiklah, yang terakhir iaitu yang keenam, gangguan luaran. Gangguan luaran dapat dilihat dari aspek persekitaran. Misalnya, suara guru kurang didengari dengan jelas oleh murid-murid kerana memotong rumput di sekitar kelas menggunakan mesin rumput sewaktu sesi pengajaran berlangsung. Oleh hal yang demikian, gangguan ini akan berlaku secara langsung dan sukar untuk dikawal sekaligus mempengaruhi keberkesanan sesebuah komunikasi. Baiklah, seterusnya kita pergi ke subtopik yang terakhir iaitu isu-isu dalam keterampilan berbahasa. Terdapat 3 isu-isu dalam keterampilan berbahasa iaitu yang pertama, isu bahasa. Penyampai mempunyai masalah berkaitan bahasa seperti penyampaian dengan bahasa yang kasar terhadap penerima. Penggunaan bahasa yang kasar dan tidak sesuai menyebabkan timbulnya isu yang akan menghasilkan persalahfahaman di antara penyampai dan penerima. Isu yang kedua ialah isu budaya. Penyampai mengambil ringan atau tidak peduli terhadap perbezaan latar belakang yang berbeza seperti kaum, agama, pendidikan dan sebagainya. Hal ini menimbulkan isu
dan masalah terhadap penerima yang berbeza latar belakangnya. Dan isu yang terakhir, isu media sosial. Penyampai bebas untuk menyampaikan sebarang pendapat atau maklumat dalam media sosial. Namun kesannya berlaku keracunan terhadap bahasa yang melanggar sistem penggunaan bahasa yang betul. Contohnya, kesalahan tata bahasa, sistem ejaan, penggunaan bahasa selanga dan rojak di media sosial seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Hal ini serba sedikit dapat memberi impak negatif terhadap sistem penggunaan bahasa kita. Baiklah, setelah dikenal pasti, terdapat isu bahasa dalam laman web rasmi Facebook Rapid KL, iaitu pada bahagian pengenalan penggunaan bahasa Inggeris digunakan, iaitu to be the preferred world class mass public transport provider and to increase public transportation. Dalam hal ini, penggunaan bahasa Inggeris atau penggunaan bahasa asing atau bahasa luar menyebabkan bahasa Melayu tidak dapat dimartabatkan di negara kita. Sepatutnya, syarikat Rapid KL menggunakan bahasa Melayu pada bahagian pengenalan ini untuk memastikan masyarakat di negara kita lebih memahami. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir masyarakat yang tidak memahami bahasa Inggeris dengan baik. Jadi, sewajarnya untuk syarikat Rapid KL menggunakan penggunaan bahasa Melayu yang betul dan tepat dalam memuat naik sebarang maklumat di laman web rasmi Facebook Rapid KL. Baiklah, seterusnya dapat dikenal pasti juga terdapat isu media sosial dalam laman web rasmi Facebook Rapid KL. Hari ini berlaku kerana syarikat bebas dan tidak mengambil cakna terhadap penyampaian sebarang maklumat dalam media sosial. Hal ini telah menyebabkan berlaku kerancuan bahasa dan sekaligus melanggar sistem penggunaan bahasa yang betul. Sebagai contoh, dalam komen dimuat naik tersebut, terdapat penggunaan kata singkatan dalam bahasa. Seperti komen tersebut, iaitu daripada perkataan asalnya taman disingkatkan kepada TMN dan daripada perkataan macam disingkatkan kepada MCM. Juga daripada perkataan kawasan disingkatkan kepada KWASA. Sepatutnya syarikat Rapid KL mengambil cakna dan serius terhadap maklum balas dengan penggunaan bahasa yang betul. Hal ini untuk mengelakkan pemartabatan bahasa Melayu, semakin zaman semakin sirna keindahannya. Selain itu, terdapat juga halangan komunikasi dari segi keterampilan berbahasa, iaitu berlaku komunikasi secara sehala. Hal ini dimaksudkan dengan komunikasi yang berlaku daripada salah satu pihak sahaja. Dalam konteks ini, syarikat Rapid KL sebagai penyampai tidak dapat sebarang respon daripada penerima dan menyebabkan komunikasi hanya berjalan secara sehala. Misalnya dapat dilihat daripada muat naik ini, berlaku komunikasi satu hala, iaitu tiada sebarang komen atau reaksi diberikan oleh sesiapa. Adapun hanya reaksi emoji marah yang menunjukkan penerima tidak suka dengan muat naik tersebut. Dalam konteks ini berlaku juga halangan dari segi gangguan emosi. Sebabnya dapat dilihat daripada reaksi tersebut mengganggu atau tidak menyenangkan hati orang lain. Hal ini berkemungkinan disebabkan oleh mungkinnya ada maklumat atau poin yang dimuat naik tidak disukai penerima tersebut. Oleh itu, kedua-dua halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa ini akan berlaku. Baiklah, secara kesimpulannya, apa yang kita dapat daripada video tersebut ialah, secara kesimpulan jelas membuktikan daripada bukti-bukti dalam video tersebut, syarikat tersebut mempunyai masalah, halangan dan isu keterampilan berbahasa yang agak serius. Setiap laman web Facebook syarikat JLC di Malaysia sewajarnya mengambil perhatian dan cakna tentang isu-isu keterampilan berbahasa tersebut. Hal ini penting untuk menunjukkan bahawa syarikat tersebut cekap dalam pengurusan memuat naik sebarang maklumat di laman web rasmi mereka. Dan kesimpulan secara kesimpulannya segala halangan dan isu-isu keterampilan berbahasa perlu dielakkan agar dapat menghasilkan keterampilan bahasa yang cukup baik. Setiap individu perlu cakna tentang pentingnya keterampilan berbahasa dalam mempengaruhi kehidupan harian kita. Buah nanas, buah ceri dicampur susu enak sekali. Cukup sekian pembentangan ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Sekian, terima kasih.